Norma baharu mudah tapi selamat. Macam yang kami wawarkan kepada anda, hari ini 18 Mac, 2 tahun lepas kita bermulanya PKP. Selepas itu ada PKPB, lepas itu ada PKPP, ada PKPD dan banyak lagi versi-versi perintah kawalan pergerakan yang lain, sehinggalah baru-baru ini kita diumumkan yang mana negara akan beralih kepada fasa peralihan endemik, iaitu bermula 1 April 2022. Jadi banyak kelonggaran-kelonggaran diberikan, hampir semua kelonggaran diberikan, termasuklah penjarakan fizikal di rumah ibadat juga tidak lagi perlu dilakukan, tetapi pemakaian pelitup muka harus lagi kita patuhi. Jadi untuk kita bercakap mengenai normalisasikan norma baharu, saya sangat berbesar hati bersama dengan saya mengerusi talian Skype adalah Dr. Yesi Oktavia Misdi, iaitu Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Ridwan. Apa khabar? Alhamdulillah, saya baik sahaja. Jadi apabila kita bercakap dengan normalisasikan norma baharu, ada 3 perkataan di sini, iaitu normalisasikan norma baharu. Apakah perspektif Kementerian Kesihatan Malaysia melalui 3 perkataan itu? Normalisasikan norma baharu. Okey, terima kasih Ridwan. Okey, tadi macam Ridwan mention lah ya, kita dapur daripada banyak dah peralihan-peralihan fasa ya, sehinggalah kita sekarang sampai kepada fasa peralihan ke endemik. Jadi normalisasikan norma baharu ni adalah di mana sebelum ni ketika kita bercakap tentang pemakaian pelitup muka ya, jika kita bercakap tentang penjagaan jarak ya, jika kita bercakap tentang kawalan pergerakan kita ya, jadi itu sebenarnya sudah menjadi satu kebiasaan kepada kita ya. Semenjak COVID telah melanda seluruh negara, kita memperkenalkan semua SOP ya, SOP yang telah kita normalisasikan dalam kehidupan kita seharian, dan sekarang ni apa yang kita normalisasikan selama ni kita harap dapat diteruskanlah dalam masa kita menuju ke fasa endemik ni, fasa peralihan endemik yang diumumkan 1 April ni lah, insya-Allah ya. Jadi sebenarnya tak ada apa-apa yang baru ya Ridwan ya. Tak ada apa-apa yang baru, cuma kita menekankan lagi, maksudnya mendaya upayakan lagi masyarakat agar lebih bersedia terus mengamalkan norma baru, walaupun nanti telah kita buka banyak-banyak sektor-sektor kepada umum lah ya. Jadi tak ada apa-apa yang baru, cuma normalisasi itu maksudnya kita menormaliskanlah norma baru itu sendiri ya. Ya, itulah dia Ridwan. Jadi mana-mana yang kalau sebelum ni mungkin pakai pelitup muka, okey, tetapi pakai pelitup muka tu masih lagi tak betul ya. Memang kita secara normalnya kita pakai pelitup muka ya sekarang ya. Tetapi kalau masih lagi pakai pelitup muka dengan tak betul, jadi kita harap gunakanlah pelitup muka tu dengan betul ya. Jadikan dia sebagai satu tabiat sebenarnya, tabiat yang mana kalau tak pakai itu kita rasa ada satu yang kurang ya, bila keluar daripada rumah kita tak pakai pelitup muka. Tetapi bukanlah membebankan ya. Jangan sampai sesuatu yang membebankan, buat sebagai satu cara hidup kita ya. Elakkan tempat yang sesak, sempit. Kalau ada yang kata bagaimana nak elakkan tempat yang sesak dan sempit bila 1 April diumumkan semua dah beroperasi ya. Jadi kita haruslah bijak memilih bagaimana kita harus menjaga jarak di antara satu sama lain. Jadi macam mana norma baharu ini dia boleh membantu kita dalam kita mengawal dan juga mengekang daripada number of cases itu terus meningkat? Macam mana? Okey, kalau ikutkan dari awal COVID-19 lagi, bila kita perkenalkan norma baru, di situ pun kita dah lihat ya bahawa jumlah kes dapat dikurangkan ya, dan penjagaan jarak yang telah diperkenalkan dengan PKPD, PKPB semua tu sebenarnya di situ pun telah membantu dalam pengurangan kes itu sendiri ya. Jadi untuk yang masa-masa kehadapan ni, kalaupun berlaku peningkatan kes lah ya, seperti mana yang kita ketahui dan selalu diumumkan, dengan bantuan daripada dengan adanya
kita punya vaccination program ya, dengan pematuhan rakyat kepada SOP ya. Sebenarnya walaupun kes itu meningkat, tetapi tak adalah dia akan menjejaskan kesihatan rakyat itu secara keseluruhannya. Maksudnya dia akan menjejaskan lebih kalau kita tidak menjalani, kita tidak mendapatkan kita punya vaccination dan tidak menjaga antara satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya kita dapat bersama-sama ya, terutama sekali komuniti lah, yang mana kita bercerita tentang solidariti komuniti lah ya, kita saling mengingati ya, tegur menegur di antara satu sama lain. Sebenarnya semua ini membantu sebenarnya dalam penurunan kes ya. Kalau kita nampaklah seseorang itu tidak memakai pelitup muka dengan betul ya, bersalam-salaman ya, kalau bersalam-salaman atau sama lain, jaga ya, kita menjaga satu sama lain ya. Kalau ada yang ada yang bergejala, kita tegur ya, orang-orang di sekeliling kita. Sebenarnya semua ni lah yang membantu dalam penurunan kes ya. Solidariti masyarakat tu, dan juga kita kepercayaan tingkah laku kita sendiri ya. Kalau nak keluar rumah, kita pakai mask, kita jaga jarak, okey. Itulah normal yang kehidupan yang kita perlu teruskan pada masa peralihan fasa endemik tu ya. Jadi penurunan kes sebenarnya adalah sesuatu memang berkaitan dengan bagaimana kita hidup di fasa menuju endemik tu nanti. Doktor, kalau kita lihat dari segi peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang 2 tahun, tahun lepas lebih kurang dalam bulan pertengahan tahun sehinggalah bulan 7, negara menjejak sehingga nombor kes 20,000 disebabkan oleh varian Delta, dan pada ketika itu simptom-simptom yang lebih teruk kita dapat lihat apabila hampir kesemua hospital yang menguruskan COVID-19 ini hampir ke tahap kapasiti maksimum pada ketika itu, dan kita berjaya turunkan number of cases sehinggalah varian Omicron datang kembali dan menyerang, dan kali ini kita melihat nombor kes sehingga 35,000. Jadi apabila kita melihat kepada peningkatan kes-kes ini, adakah ia merupakan satu kegagalan norma baharu ataupun ketidakpatuhan masyarakat terhadap norma baharu ini? Okey, kalau kita kembali ya, bila penurunan kes berlaku, maksudnya dia berkaitan dengan tingkah laku kita lah sebagai rakyat ya, bagaimana kita mengamalkan norma-norma baru dalam kehidupan kita seharian. Jadi memang penyumbangnya tetap kembali kepada masyarakat sebenarnya ya. Jika kita tak mengamalkan norma baru, maka peningkatan kes akan berlaku lah. Itu menurut pandangan saya lah. Terutama sekali jika kita lihat ya, ramai dah mengabaikan SOP ya. Sebenarnya kita tak naklah SOP itu sebagai satu bebanan kepada masyarakat. Sebenarnya kita nak orang hidup secara normal dengan mematuhilah, melindungi antara satu sama lain ya. Jadi kalau peningkatan kes berlaku, memang boleh dikaitkan dengan pergerakan atau tingkah laku kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita perlu untuk mengawal pergerakan kita, menjaga tingkah laku kita ya, untuk norma baru ni adalah lebih baik kita lakukannya untuk membantulah dalam pengurangan kes itu sendiri ya. Sebab kalau saya selalu nampak trend macam gini, bila kes tu meningkat, rakyat semakin masyarakat akan cuba untuk berjaga-jaga. Tetapi kalau satu masa tu nanti, kalau dah kes tu semakin menurun, kita sudah semakin mengabaikan SOP, kita mengabaikan tingkah laku untuk mengurangkan kes COVID-19 ya. Kita lebih leka sebenarnya ya. Jadi kalau kita terus leka, maka kejadian-kejadian kes meningkat ni akan terus berlaku lah ya. Tetapi itu memang kita tidak dapat elakkan lah. Cumanya mungkin apa yang dapat dielakkan adalah keterukan apabila kita mendapat COVID-19 itu sendirilah. Jadi itu yang kita perlu sentiasa menjaga kita punya diri, keluarga kita, masyarakat kita dengan pengamalan norma baru lah. Normalisekan, maksudnya kita normalisasikan norma baru tu. Jangan menjadikan dia satu bebanan. Bila kita jadikan dia satu bebanan, maka itulah kita rasa kita terikat dengan benda-benda yang kita rasa sebagai satu
peraturan dalam hidup kita. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada doktor, saranan kepada penonton di luar sana berkenaan dengan amalan norma baharu. Okey, nasihat saya kepada orang ramai, walaupun kita sekarang menuju ke fasa endemik ya, tetapi COVID-19 sebenarnya masih lagi berada bersama kita ya, masih lagi bersama-sama kita setiap hari. Okey, jadi sempena kita dibolehkan ya untuk bebas, walaupun ada lagi 9 perkara 10 perkara yang kita harus kita harus amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jangan lupa kepada norma baharu itu sendiri ya. Norma baharu iaitu berkaitan dengan pemakaian pelitup muka, pengudaraan, penjagaan jarak antara satu sama lain ya. Itu kena sentiasa kita saling mengingati, saling nasihat menasihati ya. Dan juga sebagai rakyat ataupun sebagai champions ya, kita adalah juara ya dalam kalangan rakyat sendiri sesama kita untuk sama-sama saling menjaga, saling tegur menegur agar Malaysia dapat at least kurangkanlah kes COVID-19. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Yesi Oktavia Misdi, iaitu Pegawai Pendidikan Kesihatan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, yang memberi pencerahan kepada kita mengenai normalisasikan norma baharu mudah tapi selamat. Terima kasih banyak-banyak doktor. Baiklah.